ada pelbagai teori tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Ada yang kata Ya'juj Ma'juj ni orang, manusia. Ada yang kata dia ni tempat tertentu, negara tertentu, bangsa tertentu dan macam-macam lagi. Ada orang mengatakan Ya'juj Ma'juj ni manusia. Sebagai contoh dalam Genesis chapter 10, Magog digambarkan sebagai manusia keturunan Nabi Noah. Katanya Nabi Nuh ada 3 anak, Shem, Ham, Japheth. Japheth ada 7 orang anak, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mashech dan juga Tiras. Maka kata mereka Magog anak kedua Japheth, yang maknanya cucu kepada Nabi Nuh. Bila timbulnya perbahasan ini, sedapnya dikatakan pula anak Japheth yang keempat namanya Javan. Tadi kan anaknya Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mashech, Tiras. Jadi ada yang mengatakan Javan ini adalah asal kepada keturunan Jawa sekarang. Sampai ke situ kajiannya. Dan ini bukan kajian tepi jalan. Dia buat kajian tahun 2001, Dr. Ernest L. Martin dalam kajiannya bertajuk Afghanistan, Gog and Magog. Dia berteori tentang penduduk Jawa adalah keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Dan perkara ini turut dipersetujui oleh Peter Salami menerusi kajian yang bertajuk China, Gog and Magog in Prophecy. Dalam Chronicle chapter 5 dicatatkan bahawa salah seorang anak daripada 12 anak Jacob namanya Reuben. Salah seorang keturunan Reuben namanya Gog. Berkaitan cerita ini ada juga cerita hak sedap. Cerita ni geopolitik antarabangsa lah. Dalam buku autobiografi bekas Presiden Chirac, Presiden Chirac, Jacques Chirac. Dia buat satu buku bahasa Inggeris, dia terjemahkan If you repeat, I will deny. Dia punya terjemahannya. Si vous la répétez, je démentirai. Dia pecahkan satu rahsia. Cerita yang tak pernah diceritakan masa dia jadi Presiden Perancis. Tahun 2003 masa zaman George Bush. Awal tahun 2003, Presiden George Bush hubungi sekutu-sekutu dia di Eropah untuk buat pemuafakatan serang Iraq. Masa itu. Jadi dia rekodkan cerita tu dalam buku autobiografi dia. Jadi Presiden Bush hubungi French President Jacques Chirac. Kata dia di dalam buku saya baca, Gog and Magog are at work in the Middle East. Dia guna perkataan Gog and Magog ketika itu. Ini bahasa diplomatik ni. Disebut Gog and Magog are at work in the Middle East. The biblical prophecies are being fulfilled. This confrontation is willed by God, who wants to use this conflict to erase his people's enemy before a new age begins. Jadi Jacques Chirac katanya, bila saya dapat permintaan daripada George Bush dengan memasukkan elemen-elemen ada Ya'juj Ma'juj lah di Timur Tengah, nak menghancurkan agama gini-gini, I wondered how someone could be so superficial and fanatical in their beliefs. Macam mana satu orang dah jadi presiden masih percaya kepada benda-benda hak entah betul tidak? Artinya cerita Ya'juj dan Ma'juj sangat serius. Sampai White House jadikan hujah untuk serangan Iraq. Salah satu sebab, selain faktor minyak, faktor dendam dan macam-macam lagi, faktor Gog and Magog. Sebab Gog and Magog are the Bible satanic agents of the apocalypse. Bagi orang Kristian, Gog and Magog adalah agen setan. Jadi semangat dia nak menjatuhkan Saddam Hussein ketika itu. Tapi akhirnya Perancis didn't comply. Dia Bush punya request dia tolak. Perancis berkecuali. Selesai. Ada juga yang berteori bahawa Gog and Magog ni bukan orang, bukannya manusia, bukan watak-watak Saddam Hussein ke apa, bukan. Tapi Gog and Magog ni atau Ya'juj dan Ma'juj adalah
tempat, satu kawasan negara benua. Dalam Ezekiel chapter 38 and 39 dicatatkan bahawa Magog adalah lokasi sebuah tempat. Katanya Gog adalah pemimpin kepada Masyekh dan Tubal. Dia bergabung dengan penduduk di Masyekh Tubal, Parsi, Kush and Puts, Gomer and Beth Togarmah from the far north. Itu ada direkodkan. Menurut kajian, ada satu buku, The Book of Ezekiel, chapter 1 sampai 24. New International Commentary of the Old Testament, yang disebutkan Ya'juj Ma'juj pertama sekali Persian. Persian ni Parsi. Kita sekarang kenal dengan Iran. Sebelum tahun 35, Iran dipanggil dengan Persian, Parsi. Yang kedua Kush and Puts, iaitu Ethiopia dan juga Libya. Itu adalah Gog and Magog. Ada yang tambah Sudan, Algeria, Tunisia. Yang ketiga Gomer. Gomer ini kawasan Eropah Timur, iaitu di barat Jerman, termasuklah Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia dan Estonia. Yang keempat Beth Togarmah, sekarang terletak di Armenia dan juga Turki. Dan Gog akan nanti dikalahkan dan dia akan dikebumikan di Valley of Hamon Gog, terletak di Israel, dan tempat itu memang disediakan untuk dia. Selesai. Ada juga yang mengatakan Gog and Magog ini gegasi. Gegasi. Dan siapakah yang mengatakan Gog and Magog ni gegasi? Orang England. Orang England yang kita ingat cerdik sangat kononnya. Ni ramai orang berlepak result SPM semua nak hantar anak ke UK belaka. Konon cerdik. Tidak, memang dia cerdik. Kita tak nak pergi Oxford, Harvard cerdik belaka. Tapi ada ke ngarutnya? Betul, orang putih jangan ingat dia cerdik sangat. Kita menyampah. Masa dia jajah kita, dia mandang kita bodoh. Betul, tak daya tu. Di England, Gog and Magog adalah watak legenda masyarakat mereka. Menurut kisah rakyat di England, Maharaja Rom, ni cerita orang England, bukan cerita bawang merah, bawang putih ni. Cerita orang England. Menurut kisah rakyat di England, rakyat England mana tak tahu Baister Bilih benda gitu agaknya. Maharaja Rom namanya Diocletian. Dia ada 33 orang anak perempuan, jahat semua. Ini cerita dia. Kenapakah anak-anak perempuan Raja Rom ni jahat? Perangai anak-anak Raja Rom ini, bila kahwin, dia bunuh semua suami mereka. Ni perangai anak-anak dia. Dan anak dia yang paling jahat sekali, anak perempuan dia yang paling jahat sekali, nama Alba. Tuan-tuan dah nampak cerita ni. Perkataan-perkataan Alba ni semua kan banyak di England ni. Akhirnya, semua anak Diocletian dibuang di sebuah pulau. Dan pulau tu dinamakan Albion. Tuan-tuan pernah dengar perkataan Albion? Albion adalah nama lama Great Britain. Albion. Albion ni ambil daripada perkataan Alba, anak dia yang paling jahat. Semasa di Albion, anak-anak Diocletian dia telah bermukah dengan jin. Cerita orang putih teruk pada kita lagi. Dia bermukah, berzina dengan jin. Tapi bukan jin masjid negeri, tak. Masjid jin orang putih lah. Jin masjid negeri lain. Dia kan setiap masjid ada jin jaganya. Masjid negeri pun ada jin. Tapi masjid negeri jin paling besar saya lah. Saya jin paling besar. Jin mana Samsung sangat ni? Saya jin paling besar masjid ni. Orang ingat seorang ada jin. Jadi anak-anak Raja Rom ni dia berzina dengan jin-jin orang putih ini. Maka dapatlah anak. Antara anak yang dilahirkan oleh anak Maharaja Rom yang kahwin atau bermukah dengan jin ini, yang dilahirkan itu adalah Gog and Magog. Jadi Gog and Magog adalah keturunan jin campur dengan anak Raja Rom. Ada juga yang kaitkan dengan sejarah Quirinius semasa perang Trojan ataupun Brutus. Sebab itu sejak era Raja Henry yang kelima, bagi tuan-tuan yang pernah duduk UK, akan diadakan perayaan Lord Mayor's Show. Lord Mayors of the City of London
dia telah melantik Gog and Magog sebagai guardians of the city of London. Macam mana kau boleh lantik Ya'juj Ma'juj jadi guardians of the city of London? City of London, dia punya guardian dia adalah Gog and Magog. Maka setiap hari Sabtu kedua bulan November, beraraklah orang England ramai-ramai. Bahkan bukan sekadar di United Kingdom, di bekas negara-negara, di negara-negara bekas jajahan British pun ada simbol-simbol Gog and Magog ini. Kalau tuan-tuan pergi ke Australia misalnya, di Royal Arcade akan ada satu patung, nala punya patung macam menyeramkan itu. Itulah patung Gog and Magog. Kenapa mereka begitu obses dengan Gog? Balikkan tuan-tuan Wikipedia, boleh Google tengok dia punya selok obses dia dengan Gog and Magog ini, ataupun kita kenal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Banyak lagi teori tentang Gog and Magog ini, termasuklah teori terbaru Vladimir Putin itu sebenarnya Ya'juj. Dialah Gog. Isu di Crimea di Rusia, Crimea tu Magog. Gognya Putin, Magognya adalah Crimea. Macam-macam teori, sedap baca teori. Tapi kita nak terangkan, kita di kuliah duha ini, manhaj kita baca semua teori, tapi kita akan ikat dengan Quran dan juga hadis.